أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berusaha, pengurusi masjid, jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan guru, para alim ulama, urus dia kuliah muslimat, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah. Yang kita harap kita termasuk dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, pergi menuntut mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Itulah dambakan dan kita harapkan daripada kurnia Allah bila kita berada dalam majlis ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk mungkin saya taklah nak sentuh sangat Isra Mi'raj, kerana sentiasa kita dengar dah diulang sampai 10-15 kali ceramah oleh penceramah yang pelbagai. Saya lihat ialah betapa pentingnya waktu. Kerana perjalanan ini diambil dengan masa yang pendek, lailan minal masjidil haram. Maknanya waktu yang amat sedikit daripada waktu malam. Dan perjalanan ini juga menggambarkan tempat yang amat jauh tapi waktunya pendek. Dan perjalanan ini juga daripada tempat yang rendah kepada tempat yang tertinggi, daripada bumi ke langit, ke sidratil muntaha, hanya mengambil waktu yang amat singkat. Dan pada waktu itu juga kita tengok solat ditaklifkan 5 waktu. Artinya dalam kehidupan kita, waktu ni kita tak boleh nak lari. Artinya kita berinteraksi dalam hidup kita dengan masa. Saya pernah datang ke sini mungkin 2 ataupun 3 tahun lepas, 2 tahun ataupun 3 tahun lepas. Boleh jadi kalau imba dan nostalgia kan masa tu, mungkin ada yang datang. Tapi boleh jadi daripada tempoh itu sampai sekarang, ramai tak kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia? Ada yang telah sakit, ada yang telah uzur, ada yang baru pergi, ada dah lama pergi. Itu nak menggambarkan waktu. Justru bila kita berinteraksi dengan kehidupan, termasuk Isra dan Mi'raj, waktu adalah amat penting. Saya akan fokus kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, oleh Al-Hakim, oleh Ibn Abdul Bar,
Dan hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Al-Hakim. Yang ramai tokoh-tokoh yang syarahnya, termasuk Al-Imam Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir, berkenaan hadis ini. Tapi masa yang tak mengizinkan, saya akan cuba syarah seringkas mungkin. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimah irtanim khamsan qabla khamsin. Berghanimahlah kamu, berebutlah kamu, ambillah kamu 5 perkara, 5 masa sebelum datangnya 5 perkara atau 5 masa. Bahasa yang digunakan di sini berghanimah. Apa makna ghanimah? Ghanimah ni dalam bahasa kita ialah bila 2 pasukan berperang, satu pasukan kalah, dia tinggalkan semua itu, yang itulah dipanggil ghanimah, harta yang diambil. Artinya bila nak dapat ghanimah ni kena kerja, kena usaha, kena sungguh-sungguh. Bila dapat itu, mereka akan cuba mengambil sebanyak mungkin. Artinya bila kita kata berghanimah ni, dia tak boleh main-main, dia tak boleh sambil lewa, dia tak boleh biarkan, dia tak boleh abaikan, tapi dia sebut dengan mana berghanimahlah kamu. Artinya kita diberi peluang, maka peluang tersebut jangan kita abaikan. Kalau kita abaikan, kita rugi, tuan-tuan. Kalau kita abaikan, kita rasa kita telah membazirkan waktu masaan kita yang sepatutnya kita dapat banyak. Tapi kerana kita leka sambil lewa, kita hanya dapat sejuzuk yang amat kecil. Rugi tak kita? Jawab dia rugi. Sebab itu bila Nabi SAW sebut irtaning khamsan qabla khamsin, kita kena ambil. Kalau tak, kita terjumlah ataupun tergolong daripada kalangan orang itu. Tuan-tuan, apa yang dia sebut irtanim ini, suruh ambil itu, kalau boleh ambil semua segi. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita diberi peluang untuk masuk ke sebuah rumah secara halal, rumah tu kaya, rumah tu ada serba-serbi, termasuk wang ringgit, termasuk dinar, termasuk pound, termasuk dolar, semua sekali ada. Tak cukup dengan itu, perhiasan yang menarik yang banyak. Tiba-tiba tuan punya rumah kata, kau masuklah, aku bagi kepada kamu tempoh 1 jam, ambillah apa yang kamu nak. Maka pada masa itu, adakah kita hanya bersantai, kita hanya terasyik untuk melihat saja, ataupun kita termenung dan terpegung? Jawab dia tidak. Kita akan menggunakan daya fikir, ingatan kita secepat mungkin, sebaik mungkin untuk mengaut. Kita tak akan ambil duit semata-mata. Kita akan tengok apa yang menarik yang kita rasa nak tengok. Mungkin handset Apple yang terkini, Samsung yang terkini. Mungkin kita kata apa nama ni, kita kata iPad yang terbaik. Mungkin kita ambil pula komputer riba. Mungkin kita ambil duit sebanyak mungkin. Mungkin kita ambil rantai, emas, belian. Tak akan ambil semua kali. Itu mana ghanimah. Artinya dalam hidup kita, bila kita dapat satu peluang, guna sebenar-benarnya. Apa dia 5 perkara tu? Pertama, syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu sebelum datang tua kamu. Orang muda. Kenapa orang muda? Kerana orang muda ni dia gagah. Kerana orang muda ni dia kuat. Kerana orang muda ni dia mempunyai azam yang tinggi. Kerana orang muda ni pada ghalib, pada kebiasaan, sakit tak banyak, kurang. Kerana orang muda ni dia boleh buat lebih daripada orang tua. Ambil masa muda. Kerana bila orang tu sudah tua, dia ada masalah, tuan-tuan. Nak berjalan,
tak larang. Masuk majlis macam ni, orang lain tengah belajar, dia tidur. Jangan marah. Itu tabiat biasa. Dalam keadaan orang muda yang kalau dia disusun, dia atur betul, dia akan dapat banyak. Tuan-tuan tengok orang yang berjaya, semua daripada orang muda. Perubahan hidup dia daripada mudaan dia itu dia guna semaksimum mungkin. Natijah dan buah ranum yang dia petik pada masa dia tua. Tengok orang terkaya dunia, orang muda. Kita tengok orang yang berjaya, kalau star-star bola sepak ke apa, orang muda. Tak ada orang main bola umur 65. Kelab veteran boleh lah, sepak sekali-sekali rebah, bola tak kena, boleh. Tapi nak kata orang menghasilkan duit yang banyak ni, orang muda. Semua orang muda, orang tua tak. Tuan-tuan tengok senarai milioner, bilioner sekarang ni, kebanyakannya orang muda. Muda tu dia ambil betul-betul. Masa muda ni kena ada. Sebab itu anak kita jangan zon selesakan dia. Dan jangan rutin harian kami yang macam biasa. Maksud saya, bangun tidur, bangun semayang, tidur sampai pukul 12, pukul 11.30 bangun. Lepas bangun tu tengok, kalau perlu semayang Jumaat. Kalau bukan hari Jumaat, cari makan dulu, lepas tu berehat, tengok TV, tengok iPad, tengok handset, tengok handphone, tengok gitu. Lepas tu tengok, tunggu masuk asar semayang, lepas tu keluar sekejap, temu kawan-kawan, mengeteh, mengopi, dia balik, kemudian syak habis gitu, lepas hari-hari. Kita akan rugi masa muda ni lah kita ambil peluang. Kan nak pergi masjid masa muda, nak berjalan masa muda, nak buat apa-apa benda maksimum kan masa muda. Kerana bila tua, tuan-tuan, kita bertarung dengan keletihan, bertarung dengan kelesuan. Sebab itu orang Arab selalu kata laitash syababa ya'udu ghada. Alangkah baiknya kalau waktu pemuda itu dapat kembali pada esok hari. Orang muda tak sama dengan orang tua. Orang muda tak sama dengan orang tua. Kulitnya keras, tulangnya kuat, begitu juga kederaknya banyak. Ini orang muda. Kita ambil peluang. Ingatkan anak kita, ingatkan diri kita, ingatkan cucu kita. Muda hanya sekali je, bukan 3 kali. Awak muda kali keberapa dah? Kali kedua dah, ada 2 kali Ustaz. Tak apa, dia tak lah, habislah pemuda. Kedua, wasihataka qabla ma'sakamika. Waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau sakit nak buat apa, tuan-tuan? Orang sakit kita akan tengok dia hanya mikir nak sihat je. Orang sakit tak boleh buat apa. Orang Arab kata as-sihhatu tajul as-sihhat. Kesihatan itu diibaratkan seperti mahkota orang-orang sihat. Kesihatan, ambil masa sihat ni. Orang tak ada yang tak ada penyakit melainkan penyakit semua. Cuma banyak sikit, beratnya tidak. Itu je. Bila dah sampai masa ini, penyakit berlaku. Jadi sebelum kita sakit, belum kita tak mampu, bila kita Allah. Tuan-tuan tengok kawan-kawan kita sakit. Apa makna sakit? Bila sakit ni maknanya tak mampu dah. Bila sakit ni hilang fokus. Bila sakitnya nampaknya tilam, katil. Bila sakit ni nampak bantal. Bila sakit ni nak bagi. Bila sakit ni semangat lemah, luntur. Ni orang sakit. Dia tak macam orang sihat. Orang sakit. Tuan-tuan, kadang sebab itu Islam mengajar kita salah satu hak orang Islam, saudara kita, ialah ziarah orang sakit. Kita ziarah orang sakit, kita tengok macam mana. Ada jenis yang tak ada tetamu tu, bila ada tetamu tu dia nak suruh kita duduk kat dia akan main lama. Kita pula tak boleh lah, lama sangat. Ada orang tu dah dia kena popular, ramai orang ziarah dia, dia susah hati. Itu kena hak pula. Sakit. Sakit ni kita kena ambil peluang sebelum kita sakit. Nak pergi masjid, nak pergi surau, untung kita.
Allah bagi kita sihat, kenapa kita tak ke masjid, kita tak ke surau? Ada seorang tua, dia pergi masjid setiap waktu. Tak jauh lah rumah dia. Dia orang Mekah, tapi bukan Masjidil Haram, masjid kat rumah dia. Dia pergi setiap waktu. Dia antara yang kita anggap terbaik, rajin masjid. Dia ni pergi masjid cara mana? Sudah 5-60 tahun dah pergi masjid, caranya mengaku. Sebab dia cacat. Setiap waktu pergi masjid mengaku. Kita tak mengaku nak pergi masjid. Itu kita tengok. Macam ini orang uzur macam ni, pergi masjid hebat. Seorang soleh zaman dulu dia pergi masjid. Lalu orang kata, awak ni sakit, kenapa pergi masjid? Dia kata, wallahi, kalau kamu tak nampak aku pada waktu sembahyang di masjid, ketahuilah ketika itu aku berada di kubur. Semangat dia ke masjid, walaupun dalam keadaan begitu, dia datang ke masjid. Sebab dia guna masa sihat dia sebelum dia sakit. Kita ambil masa kita sihat, tuan-tuan. Kita duduk di katil hospital, kita bertarung dengan sakit. Memang payah dalam hidup kita. Kita nak buat apa? Tak mampu, tuan-tuan. Orang sakit, doalah, jagalah kesihatan, kerana ini peluang yang terbaik. Kemudian warinaka qabla fakrika, waktu mudamu sebelum datang, waktu kayamu sebelum datang fakir. Apa makna kaya? Ada orang ingat kaya tu bila ada duit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tidak. Kaya ni jangan kita duk nampak duit saja. Kaya ni dia luas. Kaya harta, kaya jiwa, kaya hati, kaya tenaga, kaya pemikiran, kaya masa, macam-macam kaya. Jangan nampak kaya hanya duit kaya. Itu orang yang hanya fokus pada itu kaya. Sebab itu Nabi bila disebut kaya, laisal ghina bikasratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah erti hakikat kaya sebenar dengan sebab banyak duit, tapi erti kaya sebenar ialah kaya jiwa. Kaya, bila kita kaya ni, kita guna. Sebelum datang fakir kita, datang kemiskinan, masa itu baru kita rasa Allah. Sebab itu orang-orang macam ni dia akan kata kalaulah aku rugi, tuan. Kita ada duit, kita pernah fikir tak macam mana duit kita ni kita nak zakatkan? Kita pernah fikir tak macam mana duit kita ni sejuzuk daripadanya kita nak infak fi sabilillah? Ini yang diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum, oleh Rasulullah SAW sudah barang tentu, oleh generasi salafus salih. Dia kaya, tapi dia guna kaya dia itu sehingga kesannya sampai kita kata tua lah, sampai dia mati pun orang tengok Allah baiknya sumbangan dia. Orang tengok kesannya. Kenapa? Warinaka qabla fakrika, waktu kayamu sebelum datang miskin. Dia boleh buat dan dia boleh zahirkan banyak kisah-kisah macam mana orang itu dia manfaatkan waktu dia kaya tu, dia guna dengan sebetul-betulnya. Akhirnya kita tengok berapa banyak mereka yang dapat manfaat daripada kaya dia dalam semua segi. Boleh kita buat, tuan-tuan. Biasanya kalau orang susah, tiba-tiba dia kaya, iaitu kesedaran dia lebih kuat lagi. Tapi kalau orang daripada kaya kemudian kaya juga, dia lain sikit, sebab dia sudah berada dalam satu environment lain. Yang keempat, wa fagharaka qabla syughlika,
Waktu masa lapangmu sebelum kamu sibuk. Apa makna waktu lapang sebelum waktu sibuk? Kita ni waktu lapang. Orang hidup ni waktu lapang. Tapi sampai satu masa kita mempunyai waktu sibuk. Bila kita waktu sibuk, kita letih, takut tak sempat. Sekarang kita belajar tiap-tiap minggu. Kita tengok fadilat baca Quran, fadilat zikir, fadilat sedekah, fadilat infak, fadilat qiyamul lail, fadilat puasa sunat, fadilat semayang berjemaah, fadilat pergi ke masjid, macam-macam fadilat kita tahu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kadang-kadang kita tak memungkinkan dan tak mampu nak buat. Kita hafaz, kita tahu tentang fadilat-fadilat tersebut, tapi kita tak buat. Masa mana kita susah tuan-tuan, masa kita rasa susah, kita sibuk ni, bila mana kita test kat hospital, kat doktor, doktor pun terkejut, panggil rakan-rakan doktor pakar lain, bagi tahu, kata puan, mohon maaf, puan kanser tahap 4, baki 2 bulan lagi. Allah, gelak dunia tuan-tuan. Tahu kita kalau 2 bulan apa benda kita nak buat? Adakah kita akan ambil tiket-tiket untuk pergi melancong? Ni kita cakap kita orang Islam. Jawab dia tuan-tuan. Dengar sahaja berita itu, kita punya semangat down separuh lebih dah. Allah, habis dah 2 bulan. Apa nak buat? Kalau kita tidak pernah merancang daripada awal dengan acara-acara ibadat dan seumpamanya, kita akan kaku. Cuma kita mengisi 2 bulan tu dengan sedih, letih, sesah. Gitu je. Tunggu, tak tahu. Masa itulah kalau kita baru nak bangkit dapat, baru nak semayang qada, baru tak gagah dah, tak kuat dah masa tu. Masa pun tak banyak. Makin teruk. Ini dia. Ada satu elang. Elang ni cukup menarik. Elang je, saya tengok lama dah. Seorang lelaki, dia kaya, dia ada bodyguard yang ramai, dia naik kereta mewah, dia naik kereta, dia parking kereta, dia terbuka ketika buka pintu takatah ke apa, dia keluar. Anak kecil tu dia lambung dia ke belakang, berlari, dia punya bodyguard tolong sambut anak kecil. Dia duduk di atas sofa yang mewah, kaki mengangkat. Bila ada orang datang telefon, bagi tahu saya busy. Dijamu dengan makanan, dengan first class, dihidang dengan hebat. Itulah hebatnya orang ini. Akhirnya tuan-tuan, tiba-tiba bodyguardnya telefon bagi tahu kat dia ada urgent nak cakap. Tak payah. Kawan ni kata ini amat urgent, kena bercakap. Tuan-tuan, dia pun bercakap. Siapa? Doktor peribadi dia. Doktor bagi tahu, tuan, mohon maaf, penyakit tuan adalah amat parah, tahap yang begitu teruk, hanya beberapa ketika jatuh handset, pucat, letih, hilang habis. Yang masa dulu tu nampakkah? Tak ada apa tuan-tuan. Kisah yang sebenar pernah berlaku dalam sejarah Islam. Sebab Islam ni kaya dengan sejarah dia. Islam kita sudah 1400 tahun lebih. Silih ganti ulama'nya, mujahidnya, pejuangnya, para salehnya, wali-walinya, macam-macam lah orang-orang yang baik.
Satu ketika zaman pemerintahan Abbasiyah, seorang pemerintah dia naik tampuk pemerintahan ketika usia muda. Anak raja, anak khalifah besar, gagah, kuat. Gagahnya dia panggil orang-orang anak muda lelaki hak kuat tu, dia panggil, mari sini. Dia hulur tangan dia kata gigit tangan dia. Suruh gigit lengan dia. Kawan tu gigit. Dia kata kuat gigit. Bukan gigi palsu lah, gigi sungguh, gigi. Dia senyum je, tak sakit. Kemudian dia ambil pisau belati, dia toreh tangan dia. Zah, nampaklah warna putih keluar. Macam merah gitu. Dia ambil jenis minyak apa-apa, dia sapu je, tinggallah kembang darah. Liat kulit dia. Wah. Kalau orang macam ni tuan-tuan, dunia anda yang punya tuan-tuan. Kuasa dia puncak. Muda dia muda. Masa dia banyak. Kederak dia hati. Apa lagi? Apa benda nak dalam tangan? Dia ada semua. Siapa berani? Sedang dia berada di istana kemewahannya. Entah macam mana, satu ketika dia jatuh. Bila dia jatuh, terus paralyzed, collapse. Bawa di atas katil, duduk. Doktor yang rawat ni cuba rawat, mengesahkan tiada harapan. Masa tu orang tengok tidak berhenti air matanya keluar. Begitu banyak. Akhirnya dia kata apa? Wallahi, kalaulah aku tahu hidup aku macam ni, aku tak hidup macam ni. Sesal masa tu okey ke tak? Tak okey dah. Tak boleh buat apa? Kerana masa, kerana waktu kita tu. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan satu peringatan yang penting, wahayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum matimu. Mati tak ada apa. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, annasu niyamun faiza matun tabahu. Manusia ni tidur semua. Apabila dia mati baru dia terjaga. Allah mati dah. Nak buat apa masa tu? Tak ada apa-apa manfaat lagi tuan-tuan bila mati. Yang suruh amal ni masih hidup. Masa mati tu tak ada. Mati tu adalah tempat pembalasan. Nisbah hikayah kepada seorang soleh zaman dulu. Dia ni selalu sembahyang malam. Kuat sembahyang. Sampai kepada satu tempat, dia musafir, dia berhenti tempat tu, dia sembahyang. Sembahyang. Sudah sembahyang, dia pun baring tidur. Tengah dia nak baring, tiba-tiba dia dengar suara. Hei saudara, kata dia, siapa ni? Aku yang berada di bawah kamu. Orang mati, rupanya dia tidur atas kubur. Dia tak perasan. Lalu dia tak macam kita, kalau kita berlari tak cukup tanah lah. Dia ambil peluang, kalau dah boleh bercakap ni, baik aku bercakap. Dia pun tanya, kamu siapa? Dia kata, aku yang berada di bawah kamu, orang mati. Lalu dia pun tanya, sebenarnya duduk dalam kubur ni macam mana? Duduk dalam kubur ni macam mana? Orang ni jawab, antum fi daril amali wala jazaa alaikum wa nahnu
fi daril jazai wala amala lana wallahi la rak'atani bil laili khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu wahai orang hidup berada di negeri amanah, kerja buat, dan kamu tidak diberi balas lagi, sedangkan kami berada di negeri pembalasan, dan kami tidak mungkin dan tidak ada waktu untuk kami beramal lagi. Habis dah. Demi Allah, 2 rakaat yang kamu kerjakan pada waktu malam nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Peluang. Daripada situ kita faham hidup kita sebelum kita mati. Kalau mati habis, tak ada. 5 perkara ni kita ambil. Maknanya dalam bahasa mudah, dalam apa jua situasi, kita ambil peluang yang ada pada kita ini seupaya mungkin, sedapat mungkin, semaksimum mungkin, seboleh mungkin. Apa kita nak buat? Pertama sekali, kata para ulama, pertama sekali kita kena belajar. Jadi langkah puan-puan, tuan-tuan belajar ni penting. Belajar ini sifatnya sepanjang hayat. Kerana setiap kali kita belajar, paling kurang kita akan dapat satu ilmu baru, atau tekad baru, atau azam baru, atau cita-cita baru, atau boleh jadi kita ada, kenapalah aku baru tahu? Aku 60 tahun dah baru aku tahu. Satu. Jadi kena belajar. Kerana belajar ini menyebabkan ibadat kita sah, menyebabkan ibadat kita diterima, menyebabkan kita tahu macam mana nak dapat pahala ekstra dan lebih, dan bagaimana kehidupan. Hadis Juwairiyah kalau tak silap, selepas sembahyang subuh, dia isteri Nabi duduk atas sejadah tempat sembahyang, duduk zikir. Nabi keluar dah kursi. Kemudian beberapa ketika Nabi pun pulang. Nabi kata, awak masih duduk sini? Ya, saya duduk sini, Allah zikir. Nabi beritahu, kamu nak tak kalau aku ajar kepada kamu satu zikir, beberapa kali sahaja kamu sebut menyamai apa yang kamu zikir? Dia kata, nak. Buat sikit dapat pahala banyak. Apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun kata, sebutlah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ayah tak sebut, tak dapat 10 minit, 10 saat tak dapat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita buat sikit, kita dapat banyak. Untung tak orang macam ni? Untung. Jadi yang pertama kita belajar. Kedua, dengan hasil kita belajar, kita tahu apakah amalan-amalan yang paling banyak, yang baik yang kita boleh buat. Amalan apa yang paling baik? Paling baik ni ada banyak kategori. Ada banyak kategori, dia tak sama. Pertama, paling baik mungkin berdasarkan kepada keadaan orang tu lah, dan apa yang bidang. Contoh, Nabi sebut khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar Quran kemudian mengajarkan orang. Nah, ini mungkin jadi guru Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dia menyelesaikan masalah orang lain, dia boleh memberi manfaat, itu yang paling baik.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut antara orang yang paling baik ini adalah orang yang akhlaknya tinggi unggul. Orang yang akhlaknya tinggi dan unggul ni orang paling baik. Kita tengok kita baca hadis salat jemaah dengan salat seorang-seorang 27 kali ganda. Kita pastikan setiap waktu kita boleh salat berjemaah. Tak nak ke kita dapat 27? Bayangkan seorang cerdik dengan orang tak cerdik. Orang cerdik sembahyang sebulan setiap hari 27, setiap waktu. Orang yang tak cerdik ni dia sembahyang seorang-seorang je sentiasa. Setahun. Hak ni 27 sebulan je mengatasi setahun. Dah tiap-tiap hari 27 ni dia main seorang-seorang. Tidakkah ini uji, tuan-tuan? Kita datang ke masjid, kaki kita berapa banyak dia angkat darjat, dia hapus dosa, diberi satu kebaikan pahala, berapa banyak kita dapat. Kita tengok lagi apa-apa yang kita boleh buat. Zikrullah. Kita tahu Nabi bila sebut iman yang ada 60-70 cabang. Al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Ada dua riwayat. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Hak paling tinggi la ilaha illallah. Berapa kali kita sebut la ilaha illallah setiap hari? Ni hak tinggi. Hak tinggi. Hak paling rendah tengok sapah, tengok duri, tengok kaca tengok jalan tu buang tepi supaya orang tak terpijak. Tak bocor tayar kena paku dan seumpama itu paling rendah. Malu pun sebahagian daripada kenal. Kita nak hak tinggi, kita kata sebut la ilaha. Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut la haula wala quwata illa billah. Boleh tambah al-aliyyil azim. Istighfar, rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Semuanya ini kita boleh. Maka barulah kita kata hidup kita ni berjaya dalam hidup. Kita hormat kat suami kita, kita jaga dia, bagus kita. Kata Nabi SAW, ayyumra'atin sallat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati ma syi'ti atau kama qala. Mana-mana perempuan dia jaga sembahyang 5 waktu, dia jaga puasa yang wajib, puasa Ramadan, dia taat pada suami dia, maka dikatakan kepadanya, masuklah kepada mana pintu-pintu syurga yang kamu nak. Bagi saya, kalau saya tak boleh masuk mana-mana pintu, boleh satu pintu pun tak pedah, asal dapat je. Ni tawaran, offer mudah tuan-tuan, puan-puan. Jadi kena belajar, kena tahu. Kita ambil masa, kita terbiah anak kita, kita didik anak kita, dia pegang apa yang kita kata ni, dia bawa sampai ketua, sampai masa dia jadi pengarah, jadi ketua pengarah di Putrajaya, jadi orang yang hebat gini-gini, dia guna ni, ibuku kata gini-gini. Berapa banyak kita dapat pahala. Kita duduk dalam kubur lama dah, tapi pahala tu tetap berlangsungan sebab kita didik dengan sebaik-baik. Ma nahala walidun waladahu khairum min adabin hasan atau kama qala. Tidaklah ada seorang bapa meninggalkan dan mewariskan atau mendidik anaknya lebih baik daripada adab yang baik. Kita buat ni, kita nak sambut Ramadan, kita buat persediaan betul-betul, kita faham, kita belajar fikih puasa, fiqh siyam, fiqh Ramadan, apa yang boleh kita buat dengan tadarusnya, dengan sembahyangnya, dengan jamu orang buka puasanya, dengan infaknya, dengan sedekahnya. Dan kalau Allah rezekikan lebih sikit, ada harta, ada lebih sikit,
kita cuba untuk pergi ke Mekah pada bulan Ramadan, kerana Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sama seperti buat haji atau buat haji bersama aku. Aku ni yakni Rasulullah SAW. Itu fadilatnya. Jadi tuan-tuan, bila saya sebut bab masa ni memang tak dapat saya nak ceramah panjang, tapi buku ni saya cerita dan ini adalah buku yang paling saya sayang. Masa peliharalah. Saya sebut tentang quality time, tentang time management, tentang orang berjaya menguruskan masa. Daripada orang dulu sampai orang sekarang, daripada tokoh-tokoh Islam kepada tokoh-tokoh barat, macam mana mereka guna masa dengan sebaik-baiknya. Dalilnya Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan. Dia perintah 2 tahun je. Dalam ni syarat kisah-kisah dia. 2 tahun saja dia perintah. Tapi kesannya sampai sekarang nama dia terkenal. Sampai sekarang. Sebab jasanya cukup besar. Masa pendeknya 2 tahun. Kalau dalam bahasa kita tak ada satu pilihan raya. Pilihan raya 5 tahun sekali. Dia 2 tahun. Tak separuh pun dapat. Tapi berjaya. Rasulullah sudah barang tentu. Ini qudwah dan uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anak-anak kita macam mana kita nak interaksi? Nota untuk anak. Jawapan. Kita telah bincang macam mana anak-anak kita zaman sekarang kita kena jaga betul-betul, tuan-tuan. Dajjal, fitnah akhir zaman, selalu kita sebut Ya'juj wa Ma'juj. Yang ini kita bahaskan secara ilmiah, bahkan satu persatu kita bahaskan. Sama kita nak baca inilah doa tu yang saya sebut, yang saya nukilkan daripada ulama, daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran, macam mana mereka berjaya selalu berdoa. Hadis menjadi panduan hidup kita. Hadis 40. Yang ini sepatut kena ada setiap rumah, buat baca pada bulan Ramadan. Kalau nak pentas kefahaman ilmiah, Bayan Linnas sebagai jawapannya. Bayan Linnas ni adalah himpunan masa kita menjawab jawatan mufti dan banyak isu-isu semasa yang kita jawab. Yang paling penting, guna masa sebaik mungkin. Imam Syafi'i menyatakan, aku ni belajar daripada ahli tasawuf 2 perkara. 2 perkara. Pertama, al-waktu kasayfi illam taqta'u qata'aka. Waktu tu ibarat mata pedang. Kalau kamu tak bunuh dia, maka dia bunuh kamu. Maksudnya, sebilah musuh kita ada pedang, sebilah kita ada pedang. Kita ada peluang dah nak pancung dia, kita biar. Leher kita terpenggal, mati maknanya. Kedua, wan nafsu illam tusghilha syagalatka. Nafsu, kalau kamu tidak menyibukkannya, dia akan menyibukkan kamu. Kita akan terikut hawa nafsu. Jadi sekadar itulah tazkir ringkas saya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzaa wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyati ukhujati nikmatik wa jami'i sakhati. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.